Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halim, al-alimil hakim, al-khabiri dzil quwwatil matin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, hadil umami ila siratil mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sekali lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu di channel Da'i Ruknun, dan insya-Allah pada petang yang berbahagia ini mudah-mudahan dengan kasih sayang Tuhan saya dapat berkongsi satu tajuk, iaitu menyingkap rahsia dunia. Malaysia, bumi bertuah, akan digemparkan dengan khabar gembira tidak lama lagi. Jadi bila saya katakan tidak lama lagi itu, insya-Allah boleh jadi, ya. Boleh jadi makna harus. Boleh jadi, tidak mustahil maknanya tahun 2022 ke atas. Mudah-mudahan lagi cepat lagi bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mukadimah ini, jutaan kemaafan saya pohonkan kepada semua yang mengikuti channel Da'i Ruknun, terutamanya yang mempunyai persoalan yang agak kontra dengan apa yang saya sampaikan, atau bunyinya nak berbahas, atau seakan-akan mahu mendakwa-dakwi dengan perkara-perkara yang saya rasa tidak benar, bersalahan atau bertentangan dengan apa yang saya sampaikan. Maka sayugianya saya memberitahu bahawa ruangan komen dalam YouTube itu bukanlah medan yang sesuai untuk saya menjawab semua persoalan. Saya hanya boleh menjawab sekadarnya sahaja. Dan bukan bererti saya takut, bukan bererti saya tidak mahu menjawabnya, tetapi saya sangat-sangat yakin bahawa sekarang ini, di era kebenaran ini yang akan muncul tidak lama lagi, maka saya memilih satu medan yang lebih luas, lebih adil, dan mudah-mudahan di situ saya akan menjawab semua persoalan yang ditanyakan, insya-Allah. Di samping saya juga mempunyai beberapa persoalan, dan saya sudah tentulah dengan izin Allah saya mahukan keadilan. Maka keadilan itulah penting buat saya, supaya semua pihak dapat menilai dengan adil, jujur dan saksama, insya-Allah. Alhamdulillah, saya menyeru kepada para pendengar dan para penonton yang dikasihi sekalian, supaya kita semua rajin-rajinlah, insya-Allah, melakukan sujud syukur kerana kita berada di negara Malaysia, bumi yang bertuah di akhir zaman. Bukan saja bumi yang bertuah, bumi yang benar-benar bertuah di akhir zaman. Di Malaysia ini nanti insya-Allah akan bergabungnya dua mujadid besar, iaitu Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi. Insya-Allah. Artinya sudah sampai masanya kita semua ini yang beragama Islam, masa yang tepat untuk mencari pemimpin yang benar-benar boleh menyelamatkan Malaysia dengan izin dan kasih sayang Tuhan. Jamaah kebenaran perlu dicari sehingga kita benar-benar yakin dalam hati kita memang itulah jamaahnya. Mencari kebenaran ini hukumnya adalah wajib, kerana ia akan menyelamatkan kita di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Tetapi bukan boleh dipaksa-paksa. Hanya orang yang mendapat hidayah, petunjuk, taufik yang sempurna, maka insya-Allah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat mengenali kebenaran itu dengan sebenar-benarnya, dengan pengenalan yang tepat, insya-Allah. Oleh kerana itu, kita perlu mengumpulkan maklumat sebanyak yang mungkin berkaitan jamaah alternatif, jamaah penyelamat,
jamaah yang lebih meyakinkan dan jamaah yang kita yakini akan mendapat pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum-sebelum ini kita tidak terfikir pun, tak pernah mendengar pun, bahkan tidak meyakini langsung adanya hadis yang banyak yang memperkatakan akan Fatah At-Tamimi atau pemuda Bani Tamim. Kita perlu Google sebanyak mungkin, layari website atau laman sesawang untuk mendapatkan info-info dan maklumat. Tetapi di sana sudah pastilah terdapat maklumat pro dan kontra. Maka bertanyalah kepada yang akhirnya dapat memuaskan hati kita, iaitu bertanya kepada ahlinya, dan jangan sampai tersilap rujuk. Kepada yang mampu, insya-Allah, maka rujuklah kitab-kitab yang tertentu, terutamanya kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Mu'tabariyah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, jamaah kebenaran yang saya maksudkan itu adalah jamaah alternatif, jamaah pilihan. Dan ia bukanlah jamaah politik, tidak sekali-kali. Bukanlah dari jamaah tabligh, bukanlah dari jamaah Wahabi Malaysia, dan bukanlah dari jamaah Aswaja yang pemimpinnya bukan memakai atau menggunakan gelaran Fatah At-Tamimi. Tapi sebenar-benarnya jamaah kebenaran atau alternatif, jamaah penyelamat yang saya maksudkan itu adalah jamaah Fatah At-Tamimi. Pemimpinnya tidak menggunakan gelarannya, iaitu Fatah At-Tamimi. Maknanya nama sebenarnya bukan Fatah At-Tamimi. Fatah At-Tamimi itu adalah gelarannya, sebagaimana diisyaratkan atau disebut dalam hadis Nabi SAW yang sering kali saya sebutkan ini dalam video-video saya yang lalu. Dalam kitab Al-Hawil Al-Fatawa disebut di sana bahawa An Ibn Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi Ali faqala sayakhruju min sulbi hadha fata yamla'ul arda qistan wa 'adlan فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التميمي فإنه يقبل من قبال المشرق وهو صاحب الراية المهدي. Daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW sambil memegang tangan Saidina Ali, baginda bersabda, akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, iaitu Al-Mahdi. Maka apabila kamu meyakini demikian itu, hendaklah kamu bersama pemuda dari Bani Tamim. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Hadis riwayat At-Tabrani. Tuan-tuan yang berbahagia, yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan pada petang ini kita mendapat satu motivasi, mendapat hidayah, taufik yang sempurna insya-Allah, dan itu tidak mustahil. Jamaah Fatah Tamimi sesungguhnya perjuangannya belum mati lagi, bahkan terus gah. Perjuangannya belum mati lagi. Ingat tu kata-kata saya. Jamaah Fatah Tamimi terus gah di persada dunia dan akan menjadi kegemparan paling utama tidak lama lagi. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana pemimpinnya yang dikatakan meninggal dunia atau mati itu tiba-tiba akan zahir semula dengan kuasa dan kasih sayang Tuhan. Kerana dia dijanjikan untuk mendapat kuasa negara secara aman damai dan menyerahkan kuasa kepada Imamul Mahdi. Zahirnya Fatah At-Tamimi nanti itu bukan meninggal dunia, ya, bukan mati tau, tetapi ghaib. Zahirnya semula Fatah At-Tamimi itu dalam usia yang muda, faktor karamah. Sebab itu dikatakan Fatah, pemuda, bukan orang tua. Walaupun usianya agak lanjut, sila beri perhatian. Kuasa Allah jangan kita sukat, kuasa Allah jangan kita hadkan. Dan sekali lagi dengan tegasnya saya menyatakan bahawa Fatah At-Tamimi itu bukannya mati.
kemudian hidup semula. Maknanya Fatah At-Tamimi itu bukan dia mati, kemudian hidup semula. Jadi pemimpin. Bukan macam tu maksud saya. Dia ghaib. Dia belum mati. Bukan tidak mati, belum mati. Dia akan zahir semula, muncul semula. Sebab itu istilah yang paling tepat adalah ghaib, bukannya meninggal dunia. Kerana itulah pengikut yang layak untuk mengikutinya di peringkat permulaan hanyalah sekitar 313 sahaja. Terutamanya kerana faktor-faktor berikut. Sila ambil perhatian dan sila beri perhatian yang sewajarnya. Yang pertama, ramai yang gagal kerana penilaian mereka berdasarkan logik akal semata-mata dan mengkesampingkan kekuasaan Allah yang maha mutlak. Atau dengan kata lain, mereka cuba menyekat kuasa Allah atau cuba menghadkan kuasa Allah kerana mereka hanya mengimani apa yang mereka lihat. Lahiriah sahaja, zahirnya sahaja. Yang kedua, golongan ini golongan yang tidak layak untuk bersama dengan Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi. Mereka percaya kepada kata-kata ulama fasik di akhir zaman yang kita telah sedia maklum banyaknya hadis yang memperkatakan tentang ulama su. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kerosakan masyarakat kerana ulama su. Wailul li ummati min ulama isu. Hadis riwayat Al-Hakim. Kecelakaan pada umatku adalah kerana ulama su. Kata Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, syarrun nas al-ulama usu. Sejahat-jahat manusia itu ialah ulama su. Dan golongan yang ketiga iaitu golongan yang tidak dapat menjadi pengikut yang setia, yang taat kepada Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi adalah dikarenakan mereka belum lagi mendapat hidayah yang sempurna. Mereka belum lagi mendapat hidayah yang sempurna sehingga bagi mereka kebenaran itu dianggap kesesatan yang nyata dan bagi mereka terang-terang sesat bagi mereka. Jadi orang ni tak dapat petunjuk, tak dapat hidayah. Jadi mereka kata sesat lah. Berpuluh-puluh tahun mereka lebih suka mendakwa atau memfitnah, mengatakan sesat. Dan mereka yakin bahawa tu memang sesat. Sebenarnya tidak. Dahsyat tu. Berikut pula adalah rahsia-rahsia atau kejutan demi kejutan yang akan berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana insya-Allah tidak lama lagi dan sebagaimana yang saya tadi menyebutkannya lebih awal, ia akan menggemparkan dunia barat dan dunia timur. Kenapa saya katakan demikian? Ini hujah-hujah tambahan. Yang pertama, jamaah atau pertubuhan yang telah dianggap sesat dan bagi sebahagian besar masyarakat dari satu sudut, mereka pada umumnya menerima itu sebagai benar-benar kesesatan. Sehingga berpuluh-puluh tahun mereka hidup, dalam hati mereka jamaah kebenaran, jamaah Fatah At-Tamimi itu sesat. Itu yang ada dalam hati mereka. Mereka tak nampak pun kebenaran. Pelik bin ajaib. Tiba-tiba dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayangnya akan diisytiharkan bahawa jamaah Fatah At-Tamimi itu tidak sesat. Iaitu jamaah kebenaran, jamaah aswaja, ahli sunnah wal jamaah, pemimpinnya Fatah At-Tamimi. Dan ianya sekali lagi saya sebutkan di sini akan diisytiharkan tidak sesat. Maka gemparlah satu Malaysia. Memang gempar habis insya-Allah. Yang kedua, pemimpin yang diyakini benar-benar atau 100 kali benar. Maknanya orang luar yang tidak percaya, yang yakin bahawa pemimpin ini Fatah At-Tamimi ini telah mati. Yang dikatakan Fatah At-Tamimi ini bukan kata mereka. Dah mati pun, dah meninggal dunia. Tetapi rupa-rupanya hanya ghaib kerana dia adalah Fatah At-Tamimi yang sebenar. Tidak dua, tidak tiga, tidak 1000. Fatah At-Tamimi yang sebenar, yang tulen, yang tepat, yang jitu satu je. Iaitu penolong kanan Imamul Mahdi yang dijanjikan. Di mana namanya disebut dalam hadis, iaitu bakal mendapat kuasa negara secara aman damai tanpa perang. Saya menyebutnya, saya ambil yang di tengah-tengah hadis sebab saya dah banyak kali sebut hadis ni. Iaitu kata Nabi SAW ni di tengah hadis ya.
fayas'aluna al-haq fala yu'tauna fayuqatilun fayunsarun fayu'tauna masa'alu. Fayu'tauna masa'alu, maka diberikan kuasa negara tadi. Fala yaqbalunahu, tapi dia tak nak, dia tak terima, tetapi terpaksa terima. Hatta yadfa'uha ila rajulin min ahlil baiti, sehinggalah dia menyerahkannya kepada seorang ahlul bait, iaitu Imamul Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Fatah At-Tamimi ini benar-benar dia tidak menjatuhkan lawan, tidak merampas kuasa, bahkan diserah kuasa kepadanya bila mana keadaan negara bertambah kacau, bertambah nazak. Artinya Fatah At-Tamimi yang satu itu akan panjang umur dan ianya bertaraf wali besar, mujtahid dan mujaddid, sama seperti Imamul Mahdi. Dan perlulah disebutkan bagi orang yang tak faham, kedudukan Imam Mahdi sudah tentulah lebih tinggi darjatnya daripada Fatah At-Tamimi kerana ia bertaraf khalifah, manusia terbaik di akhir zaman. Kecuali Nabi-Nabi dan Rasul, sudah tentulah mereka ini lebih tinggi darjatnya daripada Imamul Mahdi. Ini membawa kepada pengertian bukannya mudah untuk melayakkan diri menjadi tentera Al-Mahdi kerana di sana terdapat ujian tauhid peringkat tinggi. Ini bolehlah dikiaskan sebagaimana zaman Nabi SAW, di mana dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj terdapat sahabat-sahabat yang mulanya beriman dengan Nabi, kemudiannya tidak mempercayainya dan meraguinya. Bukankah begitu? Baca sejarah, tuan-tuan. Dengan kata lain, realitinya dalam negara kita Malaysia ini, umat Islam pada umumnya hanya boleh menerima perkara-perkara yang asas, perkara yang ringan. Tetapi bila mana dihadapkan dengan ujian yang besar yang memerlukan kefahaman dan keyakinan tauhid terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka mula goyah, ragu-ragu dan tak yakin. Dan mulalah mengeluarkan kata-kata, oh ini dah merapu dah ni, ni dah lebih dah ni, dah melampau, dah pelik dah ni, dah pelik sangat ni, dah gila kuasa, dah meroyan, dah sesat, dan pelbagai tuduhan yang tidak berasas. Dan kena juga disebutkan di sini bahawa berulang kali saya nyatakan, khususnya kepada penonton yang baru mengikuti channel Da'i Ruknun, saya telah mengkaji perihal Fatah At-Tamimi selama lebih kurang 35 tahun. Saya ulangi, walaupun saya bukan ahli arkam, tetapi telah puluhan tahun saya berminat dengan kepimpinan Fatah At-Tamimi dan jemaahnya. Kerana apa? Ia terkait rapat dengan persoalan tauhid. Saya mendapat kefahaman tauhid ini daripada Fatah At-Tamimi. Dan saya tertarik dengan akhlak dan kasih sayang. Dan seterusnya, ada perkara yang sangat besar yang perlu saya tegaskan di sini. Ini khususnya kepada ahli-ahli arkam ataupun ahli-ahli jamaah yang lama dulu, ataupun kepada para penonton, para pendengar yang mendengar khabar daripada akhbar, daripada TV. Ini saya nak tegaskan, perkara besar ni, penting ni. Bila disebut jamaah kebenaran, maka kita perlu faham, number one, yang dijanjikan adalah pemimpinnya, yang maknanya kebenaran. Kebenaran itu ada pemimpinnya kerana namanya diisyaratkan, disebut dalam hadis Nabi SAW. Maka yang selamat itu yang pertama-tamanya adalah pemimpinnya. Pemimpinnya tetap selamat, insya-Allah, kerana disebut oleh hadis Nabi SAW. Adapun anak buah sebagai pengikut, mereka tetap akan diuji, diproses, didatangkan dengan ujian-ujian yang berbentuk nikmat atau kesusahan. Ujian sesama kawan, ujian rumah tangga. Jadi sesiapa di antara pengikutnya yang berjaya mengalahkan nafsunya, dapat mengekalkan akhlak mulia, beramal ikhlas, serta menerima, ni yang penting, menerima kepimpinan Fatah Tamimi. Dan mereka ini sempat bertaubat, taubat nasuha daripada dosa-dosa yang silam, maka merekalah yang akan dilayakkan.
Dan dengar molek-molek wahai tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Jamaah kebenaran itu bukanlah sebagaimana majoriti rakyat Malaysia fikirkan, iaitu pengikut atau ahli jamaah. Fatah At-Tamimi itu sejak mula masuk jamaah akan jadi baik dan terus baik tanpa membuat dosa, tanpa diuji sampai ke penghujung. Bukan begitu sebenarnya. Walaupun mereka ni dididik, tetap dididik, diberi tarbiyah, diberi ilmu, diberi panduan, di samping itu juga mereka akan diuji seperti orang lain. Dan dari situlah akan dinilai siapa yang lulus dan siapa yang gagal, dan siapa sebenarnya yang sempat taubat nasuha. Ini terbukti benar apabila yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad hanya tinggal seorang diri apabila Jamaah Al-Arkam dibubarkan atau diharamkan. Maka tinggallah yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad, iaitu Abuya, yang sebenarnya masih yakin dengan perjuangannya dalam hatinya, yang mana perjuangannya sebenarnya memang tidak sesat sebagaimana tuduhan orang ramai. Sebab belum ada lagi satu mahkamah yang seadil-adilnya yang dilaksanakan terhadap yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad. Itulah letak duduk perkara yang sebenarnya. Daripada apa yang saya kongsikan ini, saya suka menyebutkan perjuangan kebenaran itu biasanya diperolehi di saat akhir, di saat yang genting, ketika negara berkocak, ketika semuanya bermasalah, ketika pemimpin-pemimpin negara jam pada umumnya, ketika mereka tak nampak lagi jalan keluar, jalan yang boleh menyelamatkan, melainkan dengan mencari subhanallah, iaitu penyelamat yang sebenar. Jadi sebenarnya tidaklah menghairankan sehingga kini masih ramai yang belum meyakininya dan menganggap cerita saya ini sebagai cerita dongeng, syok sendiri atau perasaan bagus. Saya menerimanya dengan senyuman, insya-Allah. Tunggulah masanya, tunggulah saatnya. Pada ketika itu rakyat Malaysia ramai yang akan terkejut, menyesal, terharu, menangis, benar-benar menangis, dan insya-Allah ada yang pengsan, insya-Allah. Ya ke macam tu? Tidak mustahil. Sebab dah berpuluh-puluh tahun sesat, tak betul. Macam-macam dituduhnya. Tiba-tiba dengan kuasa Allah, betul, benar. Jamaah itu jamaah kebenaran. Beruntung orang Malaysia. Orang lain tak dilahirkan di Malaysia, mereka mencari kebenaran dekat negara mereka, entah mana-mana negara yang lain. Tapi kita dah ada di Malaysia, tak percaya pula. Ujian besar buat kita, tuan-tuan. Walaupun saya pada lahiriahnya, pada zahirnya, ya, mengetahui akan peribadi Fatah At-Tamimi sedikit sebanyak, dan sehingga kini telah banyak video-video atau audio yang telah saya keluarkan, saya nak habaq kepada tuan-tuan semua. Apa dia? Saya tak ada langsung jaminan selamat. Saya tak boleh rasa diri saya selamat untuk kekal bersama Fatah At-Tamimi. Tak ada langsung jaminan selamat. Inilah yang diajar oleh Fatah At-Tamimi. Inilah yang diajar oleh Abuya. Inilah yang diajar oleh Ustaz yang berbahagia mulia, Ustaz Asy'ari Muhammad. Supaya kita tak pernah ada, jangan ada dalam hati sanubari kita rasa hebat, rasa dahsyat, rasa selamat, rasa layak, rasa lebih baik daripada orang lain. Kamu nak syarah? Syarah. Kamu nak nasihat orang? Nasihat. Kamu nak dakwah? Dakwah. Walaupun saya sekali-sekala menegur golongan Wahabi Malaysia, saya menegur orang lain, saya menasihat orang lain, tetapi bukanlah bermakna saya lebih baik daripada mereka sebenarnya. Sebab saya pun tak tahu macam mana ending hidup saya ini. Sebab kita
Saya berulang kali, kita mana ada kuasa dan tak pernah ada kuasa. Segala amalan kita ini semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sadaqallahul azim. Dan Allah yang mencipta kamu dan semua perbuatan kamu itu pada hakikatnya adalah gerak laku dari Allah Subhanahu wa taala. Zahir syariat kita yang buat. Zahir syariat kita yang beramal. Hakikat syariat Allah yang melakukannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Setiap satu tu dia yang berkuasa. Kita tak ada kuasa sampai bila-bila. Sebab itu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam masuk ke syurga dengan rahmat, bukan dengan amalan. Sila beri perhatian, sila faham molek-molek. Dan rasa-rasa kehambaan itu, rasa apa? Rasa tak layak, rasa tak lebih baik daripada orang lain, rasa tak hebat, rasa lemah. Semua itu rasa hamba yang diajar oleh yang berbahagia mulia Ustaz Asyari Muhammad, yang diajar oleh Abuya kepada saya khususnya. Maka perkara ini tidak boleh dibeli walaupun dengan bayarannya 1000 jongkong emas. Jadi saya bersyukur pernah bertemu dengan Abuya. Sujud syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Abuya, guru mursyid saya yang telah mengajar saya erti rasa bertuhan dan rasa kehambaan. Macam saya tadi, syarahlah macam mana pun, lantanglah suara kamu, tapi dalam hati kamu tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kekalkan rasa hamba. Amin, amin, insya-Allah. Dan sebagai mengakhiri kuliah saya ini, suka saya menyebutkan bahawa saya dapat menyiapkan video atau audio saya ini bukanlah kerana kepandaian saya sebenar-benarnya, tetapi kerana keberkatan dari pemimpin-pemimpin yang Abuya lantik. Bukan saya. Saya tak hebat. Saya tak ada apa-apa. Saya tidak ada apa-apa, yang ada hanya rasa hina dina, rasa berdosa, rasa bersalah, rasa tak jalankan tanggungjawab. Banyaklah salah saya ni, banyak sangatlah. Ibarat pasir pantai tu banyak lagi lah dosa saya. Sebenarnya saya rasa gitulah sebenarnya. Rasa tak layak dan akhirnya saya sangat merasa super zero. Maha zero, super zero. Mudah-mudahan saya dapat mengekalkan rasa-rasa ini. Dia bukan hanya retorik atau cakap saja. InsyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekadar itu yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan yang saya kasih sekalian. Doakan saya yang baik-baik. Saya akan doakan tuan-tuan semua. Semoga kita akhirnya dapat hidayah, dapat taufik, panjang umur, insyaAllah bertemu dengan Fatah At-Tamimi yang akan menggemparkan Malaysia, akan menggemparkan dunia, insyaAllah. Dan kenaikan Fatah At-Tamimi, kemunculan Fatah At-Tamimi bukan menyusahkan orang ramai, tapi sebenarnya memberi khabar gembira, khabar busra, menyelamatkan iman kita, supaya kita ini semua terselamat daripada azab api neraka. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan, ampun maaf daripada saya yang banyak dosa, yang terlalu berdosa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.